Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. InsyaAllah hari ini saya Muhammad Nur Amin bin Masri dan juga ahli kumpulan yang lain, Muhammad Faris Farhan bin Abdul Razak dan juga Muhammad Nur Iman bin Masri. InsyaAllah hari ini kami akan membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Kajian Kitab Sunan Ad-Darqutni. Seterusnya, mulanya kita tengok kepada pendahuluan. Hadis adalah sumber kedua yang menjadi pedoman umat Islam selain daripada Al-Quran Al-Karim. Hadis ataupun disebut dengan Al-Sunnah mempunyai sejarah yang unik dan panjang. Setiap pengumpulan hadis-hadis yang dilakukan oleh ulama-ulama hadis telah melalui proses penelitian secara ilmiah dan tulus sebelum munculnya kitab-kitab hadis yang dapat kita lihat pada hari ini. Antaranya ialah Kutub Al-Sittah, yakni Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai dan juga Sunan Ibnu Majah. Dan kitab-kitab hadis yang lain seperti Musnad Ahmad, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sunan Baihaqi, Sunan Ad-Darimi, Sunan Ad-Darqutni dan juga kitab Al-Hadis Al-Qudusiyah dan juga kitab-kitab hadis yang lain. Setiap daripada kitab-kitab hadis yang dapat kita lihat pada hari ini terdapat keistimewaan dan cara penulisannya yang tersendiri. Berbeza dalam sistem susunan, metodologi penulisan, isi kandungannya dan sebagainya yang membezakan satu kitab hadis dengan kitab hadis yang lain. Oleh itu dalam kajian ini, pengkaji iaitu kami sendiri ingin mendalami salah satu kitab hadis iaitu Sunan Ad-Darqutni oleh Imam Ad-Darqutni untuk meneliti terutamanya daripada aspek metodologi penulisan yang digunakan olehnya dalam menyampaikan hadis dalam kitab Sunan ini. Seterusnya kita lihat dulu daripada fizikal kitab ini. Yang pertama, kitab ni mempunyai kulit buku yang keras dan tebal. Yang kedua, kulit kitab ini diselaraskan dengan warna hijau, warna merah, warna putih dan juga kuning keemasan. Yang ketiga adalah saiz kitab ini berukuran 17 kali 24 cm. Yang keempat, kertas isi kandungan ini berwarna putih. Yang kelima, berat kitab ini hampir 3 kg kerana mempunyai bilangan muka surat yang agak banyak, menghampiri 1000 muka surat. Dan yang terakhir adalah warna tulisan pada kulit buku ini berwarna kuning keemasan. Seterusnya kita lihat cetakan lain bagi kitab Sunan Ad-Darqutni ini. Kita pergi daripada belah kanan dulu, iaitu penulisnya adalah Al-Hafiz Ali bin Umar Ad-Darqutni, mempunyai kulit buku yang keras dan tebal juga. Pentahqiq kitab bagi cetakan ini adalah ulama Abu At-Tin Muhammad Syams Al-Haq Al-Azim Abadi, dan cetakan ini mempunyai 6 jilid. Seterusnya yang tengah pula adalah penulis yang sama, iaitu Al-Hafiz Ali bin Umar Ad-Darqutni. Kulit buku ini juga keras dan tebal. Ukuran saiz buku ini ialah 17 kali 24.5 cm yang diterbitkan oleh Darul Kutubul Ilmiyah di Beirut, dan juga kitab ini hanya mempunyai 4 jilid. Dan yang terakhir adalah pada belah kiri saya, iaitu penulisnya adalah Al-Hafiz Ali bin Umar Ad-Darqutni, yang ditahqiq dan ditakhrij oleh Syekh Sayyid Ibrahim dan diterbitkan oleh Darul Hadis di Mesir, dan cetakan ini mempunyai 3 jilid.
Seterusnya kita pergi kepada biodata Imam Ad-Daruqutni. Nama penuhnya adalah Abu Al-Hasan Ali ibnu Ahmad ibnu Mahdi ibnu Mas'ud ibnu An-Nu'man ibnu Dinar ibnu Abdullah Al-Baghdadi. Imam ini dilahirkan pada tahun 306 Hijrah ataupun 918 Masihi di Dar Al-Qutr, iaitu sebuah kampung di Baghdad. Sejak kecil beliau telah mempelajari hadis di Baghdad daripada tokoh-tokoh hadis di negara itu untuk memperdalam pengetahuan yang sangat beliau minati. Beliau juga melakukan perjalanan ke pelbagai negara seperti ke Mesir dan juga Syria. Dari tokoh-tokoh hadis di negara-negara yang dikunjunginya, dia telah mempelajari hadis dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Seterusnya beliau meninggal pada hari Khamis 8 Zulkaidah 385 Hijrah bersamaan 995 Masihi dan telah dikebumikan di Baghdad di perkuburan Bab Ad-Dair. Seterusnya antara para gurunya adalah Abu Al-Qasim Al-Baghawi, Yahya ibnu Muhammad ibnu Sa'ad, Abu Bakar ibnu Abi Dawud, Abu Umar Muhammad ibnu Yusuf ibnu Ya'qub Al-Qadi, Al-Husain ibnu Ismail Al-Muhamili, Abu Ubaid Al-Qasim ibnu Ismail Al-Mahamili, Abu Abbas ibnu Aqidah dan ramai lagi. Sementara pelajarnya adalah merangkumi Abdullah Al-Hakim, Abid Al-Ghani ibnu Sa'id, Abu Naim Al-Ashbahani, Abu Bakr Al-Barqani, Abdul Al-Aziz ibnu Ali Al-Azji dan lain-lain. Seterusnya antara karya-karyanya adalah yang pertama Al-Mujtana' min As-Sunnah Al-Matsurah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa At-Tanbih ala As-Sahih minha wa As-Saqim wa Ikhtilaf An-Naqlin minha fi Al-Faziha, iaitu lebih dikenali sebagai Sunan Ad-Daruqutni. Yang kedua adalah Al-Ilzamat ala As-Sahihain Al-Bukhari wal Muslim, yang lebih dikenali sebagai Al-Ilzamat. Dan yang ketiga adalah Sunan fi Al-Hadis. Itulah di antara karya-karyanya yang terkenal. Seterusnya kita bergerak ke subtopik isi kandungan kitab. Sunan Ad-Daruqutni ini mempunyai 27 kitab di dalamnya dan mempunyai 237 bab keseluruhannya dan mempunyai 4,749 hadis di dalam kitab Sunan ini. Dia membahagikan sunannya menjadi 27 bahagian kitab dan setiap bahagian dibahagikan lagi kepada bab. Antaranya, kitab Taharah terdiri daripada 69 bab, Haid terdiri daripada 5 bab, Doa terdiri dari 84 bab dan permulaan buku Jumaah terdiri dari 7 bab. Al-Witr terdiri daripada 10 bab, Aidain terdiri daripada 5 bab, Al-Istisqa, Al-Janais terdiri daripada 17 bab, Zakat terdiri dari 20 bab, Zakat Fitri terdiri dari 2 bab, Puasa terdiri dari 8 bab, Haji terdiri daripada 1 bab, Jual beli, hudud perkahwinan terdiri dari 1 bab, Talak, khulu' dan ilak. Al-Faraid, Kitab As-Sa'ir terdiri dari 1 bab, Wasiat terdiri dari 2 bab, Kitab Al-Ahbas terdiri dari 3 bab, Kitab Umar radhiyallahu anhu sehingga Abu Musa Asy'ari terdiri dari 1 bab, Kitab Asyrabah terdiri dari 2 bab dan lain-lain.
Sekiranya anda melihat dengan teliti, Daruqutni cenderung menulis bukunya mengikut bab-bab dalam fiqh. Dari beberapa bahagian kitab, terdapat beberapa yang tidak dibahagi oleh Daruqutni menjadi bab seperti kitab Al-Istisqa, kitab jual beli, kitab hudud diat, kitab tolak khulu' illa, kitab faraid, kitab mukatab, kitab An-Nawadir, Ar-Ridha, kitab Al-Aqdiyah dan ahkam, kitab riwayat As-Sabiq baina al-Khail wa ma' di dalamnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita beralih kepada subtopik utama dalam kajian kita ini, iaitu subtopik metodologi kitab. Metodologi ini kami bahagi kepada dua bahagian, iaitu gaya penulisan dan juga gaya persembahan dan bahasa. Pada mulanya kita bincang mengenai gaya penulisan. Beliau menyusun kitab ini berdasarkan bab fiqh dan memisahkan dalam beberapa kitab yang memiliki 27 kitab. Dimulai dari bab taharah, haid, jum'ah, witir, idain, istisqa, jenazah, zakat, fitrah, puasa, haji, jual beli, hutang piutang, tebusan, denda, nikah, talak khulu' illa, waris, wasiat, persusuan, minuman, binatang buruan, binatang sembelihan, makanan dan lain-lain. Dalam kitab Sunan ini terdapat 4749 hadis yang terdiri dari hadis sahih, hasan, dhaif dan maudhu' yang semuanya dijelaskan oleh pengarang beserta illah yang terkandung di dalamnya. Meski terdapat hadis maudhu', namun beliau jarang memasukkan hadis maudhu' itu di dalam kitabnya. Beliau menghukumi hadis-hadis yang dimasukkannya menjelaskan keadaan hadis dan rawi-rawinya dari segi sahih, hasan dan dhaif. Seterusnya, bahagian yang kedua iaitu gaya persembahan dan bahasa. Yang pertama, kitab ini dimulai dengan mukaddimah pentahqiq yang sangat panjang. Ia ditulis sebanyak 5 muka surat. Mukaddimah ini dibahagikan kepada 3 fasal. Kemudian, di dalam mukaddimahnya ada dicatat tentang rangkaian periwayatan sanad. Yang kedua, kemudian persembahan daripada kitab ini menunjukkan peralihan dari bab ke bab yang lain. Pengarang menyatakan tajuk bagi memberitahu pembaca tentang bab seterusnya. Dapat dilihat bahawa gambar yang kami bawakan di dalam slide ini, kami telah highlightkan menggunakan kotak berwarna merah yang menunjukkan peralihan antara bab ke bab yang lain. Jika kita lihat gambar yang pertama itu, di-highlightkan bab yang baru untuk memberitahu pembaca bahawa bab yang di atas itu telah habis. Kemudian akan memasuki bab yang baharu. Seterusnya yang ketiga, kitab ini tiada penutup kerana terus diakhiri dengan isi kandungan kitab ini, iaitu fihris. Kita lihat gambar yang kami sertakan di dalam slide kami ini. Yang di atas itu menunjukkan bahawa pengakhiran kandungan kitab ini. Kemudian kita dapat lihat bahawa pengarang terus meletakkan fihris selepas berakhirnya kandungan kitab ini tanpa meletakkan penutup sebagai pengakhiran kitab ini. Dan yang keempat, pengarang kitab ini menulis rujukan dengan menggunakan bentuk nota kaki. Di sini kami bawakan satu gambar yang menunjukkan bahawa pengarang telah menggunakan penulisan rujukan dalam bentuk nota kaki. Kemudian, kita tengok pula penilaian para ulama terhadap Imam Al-Daruqutni dan kitab Sunan ini. Yang pertama,
Az-Zahabi menyatakan bahawa beliau adalah seorang hakim dalam hadis pada umur 35 tahun yang mengarang banyak karya yang terkenal di dunia dan merupakan salah satu pengarang ilmu qiraat. Yang kedua, Al-Azhari menyatakan bahawa dia melihat Abi Al-Fawaris bertanya pada Ad-Daruqutni tentang masalah illah hadis dan isim, maka Ad-Daruqutni menjawab, "Wahai Aba Al-Fath, tidak ada dari wilayah timur dan barat yang mengetahui ini kecuali saya." Kemudian yang terakhir, Abu Bakar Al-Barqani menyatakan Ad-Daruqutni mengimlakan illah hadis dari hafalannya kepadaku. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita bergerak kepada kelebihan kitab Sunan Ad-Daruqutni. Di antara kelebihan Sunan Ad-Daruqutni ini ialah melalui penyusunannya. Kerana penyusunan kitab Ad-Daruqutni ini dia susun secara teratur dari penulisan kitab, bab, sub-bab, penjelasan hadis dan referensi hadis ditulis dengan jelas sehingga diketahui dengan jelas maksud dan keterangan dari hadis-hadis yang dinyatakan dalam kitab tersebut. Kitab ini juga dilengkapi dengan keterangan atau rujukan dari kitab hadis yang lain, di mana ia menggunakan nota kaki yang ditulis pada bahagian bawah. Dan kitab ini juga dilengkapi juga dengan penjelasan penilaian hadis, terutamanya dalam bidang illah, baik dari segi sanad, rawi ataupun matan hadis. Dan sanad dalam setiap hadisnya juga ditulis dengan lengkap. Seterusnya kita gerak kepada kekurangan kitab Sunan Ad-Daruqutni. Di antara kekurangannya adalah dalam sunan ini terdapat hadis maudhu' yang mana pembacanya perlu meneliti dan juga mempunyai pengetahuan tentang status hadis dalam kitab ini. Kerana adanya pandangan bahawa kitab ini dianggap sebagai kitab illah kerana penjelasan illah yang terlalu banyak. Sedangkan kelemahan dari sisi Imam Ad-Daruqutni sendiri ialah ada pendapat menyatakan bahawa Al-Azhari menyatakan bahawa dia melihat Abi Al-Fawaris bertanya kepada Imam Ad-Daruqutni tentang masalah illah hadis dan isim. Maka Ad-Daruqutni menjawab, "Wahai Aba Al-Fath, tidak ada dari wilayah timur dan barat yang mengetahui ini kecuali daripada aku." Dan ini menandakan ada sedikit sifat kesombongan pada beliau. Wallahu a'lam. Akhir sekali kita bergerak kepada kesimpulannya. Berdasarkan kajian ini, secara kesimpulannya, Sunan Ad-Daruqutni ini merupakan kitab hadis yang terdapat padanya 4,749 hadis secara keseluruhannya dan terdiri daripada 27 kitab berserta 237 bab. Seterusnya, antara metodologi penulisan yang digunakan oleh Imam Ad-Daruqutni dalam menyampaikan hadis, beliau menggunakan sistem nota kaki ataupun footnote sebagai rujukan, dan pembahagian di antara bab-bab di dalam hadis ini juga telah dilakukan secara jelas. Kitab ini juga terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan yang tersendiri. Sunan Ad-Daruqutni ini dan Imam Ad-Daruqutni ini juga telah dinilai oleh beberapa orang ulama hadis dalam bidang hadis, antaranya Az-Zahabi, Al-Azhari dan Abu Bakar Al-Barqani. Adapun menurut setengah pendapat, meskipun Sunan Ad-Daruqutni bukanlah kitab yang termasuk dalam Kutubus Sittah dan Kutubus Tis'ah, namun kitab Sunan Ad-Daruqutni layak mendapat tempat ataupun tingkatan sebagai kitab di antara kitab-kitab rujukan yang masyhur dan perlu dipercayai, kerana sebagai contoh untuk dilihat dari penjelasan illah hadis, kerana kitab ini banyak menerangkan berkenaan illah hadis. Hal ini kerana pengarangnya sendiri iaitu Imam Ad-Daruqutni mempunyai penguasaan yang tinggi dalam ilmu ulumul hadis, jarh wa ta'dil, illah hadis dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan hadis. Saya rasa setakat itu dahulu pembentangan kajian Sunan Ad-Daruqutni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.